Okay, so in this video, I would like to continue with the next section of the chapter. I want to talk about the third rate lah. The first one before kita dah cover R, simple interest. Second one D, bank discount, and the last one is the next one is J. It used for compound interest. Okay. So let's see, kita punya mind map dah berkembang. Last time tak ada kan dekat purple tu apa benda rumus. Sekarang ada. Dekat kotak atas tu pun sudah ada rumus. So kita ada 3 lah. Bank discount, simple interest dengan compound interest. So kadar dia ada 3 kat situ. D, R dengan J. Okay, so compound interest, rumus dia macam tu lah. Tak apa, nanti kita akan guna juga dalam soalan. Jangan risau, saya tak nak ulas macam mana rupa dia begitu. J tu ke atas ke kenapa apa semua. Okay, so let's kita tengok conversation WhatsApp lagi. Kita tengok dekat sini compound interest. Okay, pada 13 Februari 2019. Okay, ni siapa nama ni? Afiq. Afiq kata, "Woi Soot, apa khabar? Afiq ni, lama tak dengar khabar kau. Aku ada peluang kebebasan kewangan. Kau nak join tak?" Kau nak join tak? Dia ajak dalam satu, adalah ni tak tahu skim MLM ke apa kan. Okay, let's continue with the conversation. Okay, wah bestnya. Aku pun ada modal dalam RM2,000. Siapa ada RM2,000 dalam simpanan? Bolehlah. Cuba masuk dalam program Afiq ni. Cantik. Kalau kau masuk, nanti setiap tahun akan dapat 6.5% confirm. On tak on, dia kata. Okay. Lepas tu dia bagi tu tanda thumbs up. Okay. And then, 1 year later. 1 year later, 13 Februari 2020. Okay, sudah cukup setahun. Dividen dah masuk. Lepas tu mungkin Soot masa tu tak perasan message kot. Tapi dia tahu duit masuk kan. Dia biar je. Malah nak layan si Afiq ni. Lepas tu another year later 2021. Afiq hantar lagi message. Okay, sudah cukup setahun. Dividen dah masuk. Baki sebelum akan dikira sebagai principal. Ini keyword penting. It's different than simple interest yang sebelum ni. Dia lain sikit. Okay, selepas tu setahun selepas itu tak ada message. Afiq tak ada tunjuk, Afiq tak ada message apa-apa. Selalu ada message. Menyebabkan Soot tertanya-tanya. On. Kan? Tak on mic? Aku tak on mic ke apa? Hello? Hello, aku tak on mic. On mic. Habis kau cakap dengan siapa tadi? Okay? Lepas tu aku dah terganggu dah. Apa tadi? Dah setahun kan? Si Soot, Afiq tak cakap apa-apa. Jadi Soot ni pergi tanya, Afiq, macam mana pelaburan aku? Okay? Kan yang 2,000 tu kan? Okay. Lepas tu tiba-tiba Afiq has left the group. Afiq has left the group. Maksudnya apa? Maksudnya duit si Soot tu dah kena rembat. Dah kena rembat. Okay. So, kamu ni nanti nak masuk universiti ke, nak masuk apa ke, jangan risau. Nanti ada orang yang tak pernah contact kau selama ni, yang tak pernah bagi salam pun dekat WhatsApp, tiba-tiba contact kau, tiba-tiba ajak lepak dekat mamak. Ataupun warung, tom yam ke apa kan. Sebab nak ajak kau masuk program entah apa-apa. So that's why apa-apa pelaburan yang kau nak join, kau kena pastikan dia sekurang-kurangnya telah diperaku oleh Suruhanjaya Security Commission. Suruhanjaya Security tak silap aku. Dia adalah satu badan yang mengawal selia mana benda program-program pelaburan ni. So jangan kata sedara yang tak pernah jumpa tiba-tiba datang ngaku sedara, oh makcik belah situ nak ajak pelaburan entah mana-mana. Berhati-hati. Sebab nanti kamu bagi duit kau agak yang burn. Rupa-rupanya money game, rupa-rupanya MLM. Bahaya. MLM yang menipu lah. Ada MLM yang bagus. Ada juga MLM yang menipu. Sebab hati orang kan tamak, tak pernah puas. Okay. So from the conversation, represent the conversation in single timeline. Timeline. Allahu Akbar. Tak betul kan nota tadi. Tak apalah. Single timeline.
Okay, so kita buat timeline untuk represent pelaburan si So'od tadi. So, So'od tadi start berapa hari bulan tadi? Lupa dah aku. 13 Februari, 13 Februari 2019. He start pelaburan sebanyak RM200. Okay, lepas tu berapa tahun tadi? Selama 2 tahun. So, selepas setahun, iaitu 13 hari bulan 2, 2020, dia telah melalui selama setahun. Okey, apakah jadi T dia apa? T dia setahun. Nak type J tapi tak keluar. Okey, J hanya adalah 0.065. 65 ke tadi? Sekejap, sup out balik. 65, betul. Okey, 65 65. Okey, jadi selama setahun. Okey, kalau kita darab je, sebab dia setahun kan, kita darab interest biasa je, kita akan dapat mungkin korang pun boleh keluarkan kalkulator juga. 2000 darab 1.065, dia akan dapat RM2,130. Okey, now selepas itu, tapi dia si So'od ni nak melabur tadi sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. 13 hari bulan 2 2021, dia simpan lagi. Okey, dia simpan lagi. Patutnya buat tegak, aku buat sengit, kenapa nak panahnya? Buat tegak gini, sorry. Okey, kita pun buat tegak kat sini. Okey, so T-nya pun setahun. Okey, J-nya pun adalah 0.065. Okey, tapi kita tengok kat sini, awal anak panah dia adalah dekat mana? 2130. Dan bukannya ini. 230 ni sudah muncul hasil daripada yang 200 dekat hujung tahun yang sebelumnya. Kan si Afiq tadi kata, baki sebelum dikira sebagai principal, dikira sebagai modal. So ini adalah the new modal, the new principal. Okay, so 2130 darab lagi 1.065, kita akan dapat sebanyak RM2,268.45. Jadi hasil pelaburan So'od pada tahun kedua adalah, termasuk modal, termasuk principal, adalah RM2,268.45. 45 sen. Ini menurut daripada conversation tadi lah. Menurut conversation tadi. Sebelum si Afiq tu bawa lari duit tu. Sebelum si So'od kena tipu. Okey. Kita compare dengan simple interest. Kita compare dengan simple interest. Yang mana sama je konsepnya. 13 hari bulan 2, 2019. Tetapi 2000 ni dia terus selama 2 tahun. Terus selama 2 tahun. So, T-nya adalah 2, R-nya adalah 0.065. Let's say lah kita anggap dia punya figure dia adalah sama. Nombornya adalah sama. Okey, jadi kita pakai rumus. Ni kena pakai rumus S yang sebelum ni, yang simple interest. So, 2000 darab dengan 1 tambah 0.065 darab berapa tahun? 2 tahun. So, dia si So'od akan dapat 2260 kalau simple interest. Kalau kamu keliru, saya birukan simple interest ni. Simple interest dia macam ini. Okay, simple interest dia terus dekat hujung. Tapi bezanya dengan compound interest, yang warna merah ni adalah, kalau kamu nampak, dia ada baki dekat tengah-tengah tu. Maksudnya apa? Ini adalah berapa kali dia kira interest. Satu anak panah bermaksud dia kira sekali. Sekarang ni sudah 2 anak panah bermaksud dia kira 2 kali. 2 kali. Nampak kat situ anak panah yang pertama daripada 2000 hingga 2130 adalah satu anak panah. It means that the interest is calculated once. And then from 2130 to 2268.45, we have another arrow.
It means the interest is calculated for the second time over the 2 years period. Manakala simple interest, kita ambil principal daripada 2,000, lalu terus 2 tahun darab dengan 0.65 dapat 2260. Dekat sini kau boleh tengok, kita boleh tengok keeping your money inside a product, deposit, investment product from a bank, from whatever firm that you pay to, kalau dia kira sebagai compound, dia lebih menguntungkan. Kalau simple interest, kamu sekadar dapat 2260. Tak sama. Okay, so this is the formula for future value. Inilah dia punya rumus untuk future value. So future value, okay, kita highlight ikut warna. Okay, so future value adalah S ni. Okay, adalah S. Okay, apa lagi? Okay, P adalah principal. Principal. C ke S? Lebih kurang tu. Aku rasa C, tapi tak apalah. Okay. Okay, lepas tu N. N adalah number of deposit. Number of deposit ataupun number of payment. Payment lah. Boleh ke? Number of deposit lah. Nanti number of payment kamu keliru pula. Okay, number of deposit. Ataupun frequency. Tak apalah. Number of deposit. For now, cerita dia sebagai number of deposit. N ni juga adalah apa? N ni juga adalah MT. MT. J kita tahu. J ni kita tahulah kadar J ada rate of compound interest rate ni. Pakai warna lain ya. Takut keliru. Pakai warna pink. This one compound interest. Okay. So P dah tahu principal, compound interest. I pula kalau kamu tengok dekat sini, I saya highlight I ni adalah sama dengan bersamaan I bersamaan J over M. J over M. Dan M tu adalah apa? M tu adalah seperti yang di bawah ini. M adalah Allahu Akbar. Nak highlight. Okay, sorry. M adalah frequency of conversion. Frequency of conversion. Maksudnya apa? Showing how many times the interest is calculated per year. How many times ni lah saya kata tadi ni. Yang bilangan anak panah tu. Dia merujuk kepada berapa bilangan anak panah tu. Berapa kali dia stop. From the start of the term until the end of the term. So, kita start dengan annually. Kalau kita kata benda annually, we go to, for example, kita belajar orang putih sikit hari ni. Let's say you say you go to haji, you go to Mekah annually. Maksudnya apa? Kau pergi Mekah one time per year. Ini jenis kayangan ni. Ini jenis RM50 dia buat tisu lepas sarapan. Okay. Okay. Next, every 6 months ataupun semi-annually. Maksudnya apa? 2 times per year. Every 4 month. Kalau every 4 month, in 1 year, how many 4 months there are? There is inside 1 year. 4, 8, 12. There are 3 times of 4 months in a year. Next, every 3 months, quarterly is apa? 4 times. Ni quarterly ni selalu quarterly ni suku. Contoh kalau kamu dengar berita cakap apa tahun syarikat ini saham syarikat ini ditutup dengan apa pada 2000 suku pertama 2019. Macam tu. Okay, saham indeks ini menurun pada suku ketiga tahun ini. Macam tu. Itulah merujuk kepada itu. Kuarter merujuk kepada 3 bulan yang keberapa dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ada 4
sukuan. Ada 4 sukuan. Okay, every 2 month. Every 2 month, berapa tahun kalau every 2 month? Kau pergi masjid every 2 month. Maksudnya dalam setahun kau pergi masjid berapa kali? 6 kali setahun. 6 kali setahun. Okay, kalau monthly. Monthly maksudnya apa? You go to Aeon monthly. It means that in a year, you went to Aeon for 12 times. Weekly. You go to cemetery. Kau pergi kubur weekly. Sebab apa? Nak melawat kubur yang tersayang. Ataupun saudara mara nenek, arwah nenek ke apa ke kan? It means that for 1 year, weekly. Sudah. Berapa weekly? Berapa kali setahun? Tolong kirakan. Tolong kirakan kalau weekly berapa kali setahun? Ah, 51. 50. Macam 52 je. Kau biar betul. 51 macam nombor ganjil, macam pelik pula. 51 48 ke? Tiba-tiba 48. Sudah. Macam mana kau kira ni? Kira minggu. Bukan 4 darab 12 je ke? Tak boleh? 52. 52 ke 48 Aku pula jam. 52. Kenapa 52 52. Tengok 4 Google. darab 12 kan 48. Itulah pasal aku pun 48. fikir gitu juga. Tapi kenapa 52 Tak, aku pun tertanya-tanya juga. Kenapa 52 Itulah ramai yang Google tak kira Tak ada kalau kita kira manual, ada 4 minggu sebulan, darab 12, dapatlah 48 tak apalah. Aku rasa contoh soalan tak ada pun weekly. So tak apalah. Kau doa lah banyak-banyak supaya exam nanti tak keluar weekly. Kalau keluar weekly kau demam. Sebab hari kau teringat hari tu kita gaduh dalam kuliah. 52 ke 48. Demam lah kau. Okay. Daily pula. Kalau daily berapa? 365. 365. Okay. Tapi itulah ada setengah bank dia pakai 360. So aku tak tahu nak cakap apa. So kita anggaplah 365 Alhamdulillah, sorry. Okey, dah boleh Itu dia punya nombor M. Tu kena tengok M dia berapa. So jangan pening kepala, meh kita masukkan. Okey, find the future value of 1000. Kalau kata find future value, dia suruh cari apa future tu? Future tu adalah S of 1000. Kalau of 1000, it means this 1000 is principal. Principal. Okay, so invested for 4 years. 4 years adalah T. T sama dengan 4. Kalau dah dalam tahun, kau tak payah letak M ataupun D dekat belakang. Tak payah convert. Okay. Lepas tu apa? 4 ni adalah J. J. Bila J, jangan lupa bahagikan kepada 100. So, 0.04. Ingat, kalau compound mesti ada 3 benda. Mesti ada T, mesti ada M. Mesti ada M. Mesti ingat ada 3 TMJ ingat TMJ. Warga Johor mesti boleh ingat lah TMJ. So, relatable Okay, TMJ. Mana M dia? M dia nak cari mana? Compounded menatang apa kat sini? Annually. So, M dia adalah 1. 1. So, dah dapat semua ni. Masukkan S is P. P is RM1,000. RM1,000. Okay, put bracket. 1 plus I. I is what? I is J. 0.04 divides by M. M is 1. M is 1. Okay, and then kurungan. MT. M adalah apa? M1 multiply by the tahun. What is the tahun? Is 4. Okay. So, kau tekan kalkulator yang tersayang, kau dapat apa? RM berapa? Tolong kirakan.
Tolong kirakan. Okey. Okey, sementara kau tolong kirakan tu, aku terus buat yang B Okey, untuk yang B, 5 years 6 month. 5 years 6 month adalah T. Masalahnya kita ada 5 years plus 6 month. 6 month kena bahagi dengan 12 month. Supaya jadi 5 year plus 6/12 is 0.5 years. Jadilah 5.5 years. Baru boleh masuk. Bila dah jumpa macam ni, baru boleh masuk dalam formula. Okay. What else? 14%. M dulu. Ikut susunan lah. M. Compounded semi-annually. Semi-annually means M is 2. M is 2. Now, 14%. Okay. Saya ni lah pakai ni. Semi-annually. Lepas tu ni. 14%. 14% adalah apa? J. Jangan lupa 0.14. Dekat situ. Okay. Masukkan je lah. Sebab dia punya S dia sama. Dia punya principal dia sama. Principal dia sama. So, S. Okay. 1000. Okay. And then kurungan. Tambah. Pecahan 1. Lepas tu ada darab. Okay. And then masukkan your J 0.14. And then your M is 2. 2 multiply by the year of 5.5. This one also, you should get the value. RM berapa? Tolong kira. Ini kamu kira sendiri guna kalkulator. Okay. Next, dah dapat tak tadi? Yang A? 1169.86. 86 sen. Okey, yang B? Yang B? Yang B sat. Orang lain lah pula, Syed Raihan je. Orang lain pula. Dia banyak ni A, B, C, D, E, F ni. Seorang satu lah. Asyik dia je yang tekan kang dia pula yang for flat. Kau mesti dengki kan, orang lain lebih pandai kan. Kau kena dengki benda-benda macam tu. Berapa? Lah menor. Alah, nantilah pandailah. Nanti kau letak sendiri. Siapa yang ambil nota, ambil sendiri. Lambat. Banyak lagi contoh ni nak cover. 2104.85. 85. Bukan 8586. Tengoklah typo. Tengoklah. Kalau 85. Okay. So, 2 years 3 month. Ni macam biasa. Jangan lupa. T dia 2 years 3 month. Ingat, month tu kau kena tambah. Letak tambah at the back. 3 month. Okay, and then month tu you have to convert by 12 month. So, we have 2 years plus 3/12 is 1/4. So, 0.25 years. Therefore, 2.25 years. Tukar sikit, convert macam tu. Okay, next. M. M, quarterly. Quarterly means the M is 4. It means in 1 year, the interest calculated 4 times. So, okay, 4%. Kalau tak dia tinggi siap. Dah lah quarterly, 4% pula tu. Ini kalau aku jumpa produk simpanan macam ni, aku nak simpan lah. Okay, 0.04. And then masukkan sahaja di dalam S kamu. Kita tahu S kita adalah sama. Mungkin aku nak salin aja. Boleh tak? Okay, boleh. Okay, salin. Kita copy paste. Bawa sini. Kita tukarlah. Tukarlah apa yang sepatutnya. Tukar apa yang sepatutnya. Okay, so 1000 semua. Ini. Okay. So. Okay.
Okey, banyak ni. Banyak ni. Salin siap. Okey, fikir lagi. Sebab dia punya prinsipal benda yang sama, Prinsipal dia benda yang sama. Okey. Now, for C, dah tadi. Masukkan je lah. 2.25, 2.25. Sini 2.25. Okey, M. Masukkan M. M adalah apa? 0.04. So, 0.04. Aku cakap M tapi aku tulis J. Aduh, pening. M-nya adalah 4, Sorry. 4 kat sini. Lepas tu kira lah. Okey. Yang ini pula. Ni 5 years, 7 month. Okey, so T adalah 5 years plus 7 month. Must divide by 12 month. So, 5 years plus. 7 per 12 macam tak cantik je. 7 per 12 cantik tak? Tak cantik. Tak apalah. 0.583. Tak cantik. Bapak buruk siap. Tak apalah. Okey. So, 5.5833. Ambil banyak sikit. Okey. Ya, dah boleh masuk. Dah boleh masukkan. Okay, so 5.5833, Y tu kau janganlah salin. Y tu kau jangan salin. Ataupun kalau boleh kamu 5 salah. Aku tengah tekan kalkulator ni sekejap 5 7 per 12. Buat macam tu pun boleh. 67 per 12 ataupun 67 per 12. Lagi tepat lah. Lagi tepat. Okay. And then what is our J? J kita 5%. Okay. So 0.05. Don't forget. And then our M. M kita adalah monthly. Monthly means 12. 12 times per year. Okay. And then kamu kira dapat jumlahnya. Okay. Next. Okay. 2 years 8 month. Okay, 2 years 8 month 2 years 8 month. 2 years 8 month. So, T 2 years 8 month over 12. Jadi kamu tambahkan. 8 per 12. Dapat 8 per 3 8 per 3. Kalau dapat 8 per 3 lebih baik lah. Dalam kurungan lebih baik. Saya lag sangat. Tak apalah Sufi. Nanti kau download lah videonya. Okay. Afterwards, what's left? Every 2 months. Every 2 months, how many times per year? 6 times per year. 6 times per year. Okay, and then 9%. 9% is 0.09. 0.09. Ini kamu kira lah elok-elok. Okay, next. 250 days. Otak dia. Ni aku baru cakap tadi. So, T 250 days, we have to divide by 360. Aku tak ingat lah 365 ke 360. Aduh, hai. Ya. Dah buat dah, tapi lupa. Tak apalah. 365, 360 Lupa. Tadi aku kata 365 ke 360 365 ambil lah 365. Kalau tidak nanti betulkan balik nanti aku apa. Tapi tak apa, kita ni dulu tak lagi sangat pun. Okay. So 365 berapa? 260. 365 50 over 73. So 50 over 73. 73. Okay, what else? Okay, J is 10, so 0.1. And then the M, compounded daily. Daily, kalau daily tadi 365. 365. Darab lah. Kau dapatlah beribu-ribu lemon. Dapat beribu-ribu lemon. Okey, boleh So far boleh Ni dia punya apa? Ringgitnya kamu isi sendiri Isi sendiri. Okey, tekan je lah kalkulator. Okey, next example. Tadi baru example 1. Dah setengah jam
tahulah sempat ke tak ni. Okay, example 2. Bank Harimau offered an investment with two different package. Package A, 10% compounded quarterly. Package B, 10% compounded semi-annually. Which package would you prefer? Okay, dekat sini dia bagi tak dia punya principal, dia tak bagi. Bila tak bagi, kita tak boleh nak kira. Kita tak boleh nak kira, Okay. Kita tak boleh nak kira. So, kita let kita punya... La ilaha illallah. Sorry. Kita let investment kita, principal kita adalah RM1,000. Kau malas buat RM1 pun tak apa. Tak ada benda pun. Tak ada hal. Okay, kita let principal kita RM1,000. Kita kena sebut let. Sebab soalan tak bagi. Okay. So, kita kira satu per satu. Kita kira asing jadi saya pakai warna biru untuk package A S dia adalah apa? 1000. Ni P yang kita made deduct tadi 1000. Okey, masukkan 1 plus 1 plus. Okey. J kita apa? Package A adalah 10% quarterly. 10% J dia 0.1. 0.1. Okay. Compounded quarterly 4 kali, maksudnya 4. Ini pun 4. Darab T berapa? T tak tahu. Jadi kat sini ada dua benda yang kita terpaksa let. Kita let P 1000, T sama dengan 1. Kau nak buat 10 pun boleh. Okay, tak kisah. Tapi kalau ni 10, bawah tu pun 10. Okay. So this one kamu yang ini tolong nak tahu dia punya nombor. Ni tolong nak tahu dia punya nombor. Okay, next. Package B. Package B. Guna P yang sama, T yang sama. Okay, so S adalah 1000. Okay. And then tadi multiply 10. Multiply 10. And then ini tambah pecahan 1 tambah. Okay, now what is the J? Okay, package B offered 10% semi-annually. So 10% the J is 0.1. Semi-annually the M is 2. Tadi yang biru tadi package A, the J is 0.1, the M is 4. Beza sikit kat situ. Tadi M dia 4, yang ini M nya 2. So put it in, put the M in and put the J inside. And then dapatlah kiraannya. So tolong lagi seorang tolong kirakan package B. Someone tolong kira package A, someone tolong kira package B. Kita nak decide sekarang. Package A 2685.06. 6. Okay, package B 2653.30. 30. Thank you sayang. Okay, sekarang tengok balik soalan. Soalan cerita pasal apa? Offered investment. Kalau investment, macam mana kita nak decide which you prefer? Kalau investment, kita nak yang mana? Lagi banyak ke? Lagi sikit? Lagi sikit. Oi, investment gila. Investment maksudnya apa? Investment bahasa Melayu apa? Kau tak tahu investment tu apa? Invest. Pelaburan. Pelaburan. Ini investment, bukannya finance. Kalau financing ataupun loan, kita mesti nak yang kurang. Kalau investment, kita nak yang banyak. Jadi ini more, ini less. Betul? Kan? Package A yang more kan? Jadi, therefore, package A is better. Better what? Better muka kau. Tulis penuh-penuh. Investment. Investment. Kalau soalan tanya macam ni, awak kena jawab yang last ni. Kau jangan biar letak macam tu je. Ramai yang akan markah hipster lah. Okay. Now, next. Example 3. A long-term investment of 250,000 has been made by a small company. The interest rate is 12% per year. Kat sini dah tahulah. Dah tahu sangatlah. 12% per year ni adalah dia punya J.
J adalah 0.12. Okey. Jadi investment ni adalah P. P is 250k. What else? Interest is compounded quarterly. Compounded quarterly is adalah M4. M4. If all interest is reinvested at the same rate of interest, what will the value of the investment after 8 years? Jadi 8 years adalah dia punya T. Dia punya T. Aku macam salah label je. Aku bukan pakai J untuk tu ke? Tak apalah. Okey. Okey, jadi T adalah 8 tahun. Kena convert ke tak payah sebab 8 tu memang dah dalam year. So, kita cari dia punya S. S is 3,000. Okey. Macam kurang kosong je. Tak apa, buat kotak dulu. 1 tambah ni. Something darab something. Okay, so what is the principal? This is the principal, 250,000. Okay, and then what is the J? Put J inside. And then what is the M? M is 4. And then what is the T? Put over here. Then kira lah. Dapatlah nombornya. Okay. Nanti someone kirakan, nanti let me know berapa. Saya nak cerita pasal nombor 4 pula. Okay, now let's have a look. Number 4. Suppose 1,000 is invested. Kalau kata 1,000 is invested, clearly P is 1,000. Which earn interest at the rate of 8%. 8% per year. 8% maksudnya J is 0.08. And then compounded annually. Compounded annually means M is 1. If all interest left in the account, okay. Account balance after 10 years. After 10 years, aku dah lupa T. 10 years adalah T adalah 10. Already in years, tak payah convert bahagi 12 ataupun bahagi 360 dan sebagainya. Okay. So, mehlah kita cari kita punya S. S is, apa tadi? Kurungan 1 plus something, something multiply something. Okay, so, the principal is 1,000 ringgit. And the J is 0.08. The M is 1. And the T is 10. Kau jangan bantai pun letak Y tu. Tak payah. Tak payah. And then, kamu kira lah. Ramai juga yang tumpas ni. Internet teruk sangat. Tak apa. I am recording this. So, you can watch it later. Someone tolong kirakan juga example 4 ni. Nanti kita tengok balik untuk isi dia punya nilai. Okay. How many years of an investment to triple if the interest rate is 4.5 compounded monthly? Okay. Now, 4.5 kita dah tahu dua maklumat lah dekat sini. Kita tahu dua maklumat dekat sini. Yang pertama adalah 4.5 compounded. It means that the J apa ni? Sorry. J is 0.045. 0.045. Lepas tu kata monthly. Compounded monthly maksudnya apa? M in 1 year, monthly means 12 times. Monthly in 1 year means 12 times in 1 year. Okay, kita dah tahu J, kita dah tahu M. Apa yang kita tak tahu lagi? Apa yang kita tak tahu lagi? Yang kita tak tahu lagi adalah years. How many years? Years ni kita tak tahu, disuruh. Ini kita kena cari. Kita punya objektif kita adalah T. Okey, apa yang kita tak ada? Apa yang kita tak ada? Prinsipal. Prinsipal tak ada. Prinsipal tak ada, kita boleh palatau. Yang bestnya soalan ni, ada setengah benda yang kita boleh palatau. Provided dia tak bagi. Jangan kau palatau dia dah bagi tapi kau buta. Itu another story. So, bila tak ada, tak sebut, we can let principal to be any value that you want. No problem. No problem. Okay. Sekarang ni kita let P to be 1,000 ringgit.
Jadi dia suruh T. Jadi S kita berapa? Oh, jam. Macam mana ni? S tak bagi. Dia tak bagi P, kita dah terpaksa palatau. S pun dia tak bagi. Kita tengok maklumat tambahan kat sini. Ada satu maklumat yang kita tak pakai lagi. Investment to triple. How many years for an investment to triple? Maksudnya apa? Triple maksudnya apa? Triple maksudnya apa? Selalu beli burger kan? Kau kata nak apa? Double, betul tak? Saya nak double cheese. Double cheese apa? Double ayam. Ayam double. Double special. Kan? Apa maksud double? Maksudnya double adalah 2 kali patty daging ayam. Jadi kalau T triple maksudnya apa? 3 kali ganda. 2 triple. Aku ambil tu. 2 triple maksudnya apa? S dia 3,000. Jadi benda ni relatif. Kalau kau palatau kau punya P adalah RM1, kau punya S tak bolehlah 3,000. Tu bongok namanya. Jadi S kau sepatutnya apa? 3. Boleh? Nak senang ambil je lah RM1,000, RM10. Kau rasa besar sangat RM1,000 tu, pakailah 100. Tak kisah. Okey. Dah cukup semua maklumat. Jadi bolehlah kita key in. So, apa rumus tadi? S P1 plus J over M. M multiply by T. Betul? Okey, masukkan S kita apa? S kita 3,000. P kita apa? Principal kita apa? Bongok. Principal kita apa? 1,000. Okey, 1 plus kurungan darab. Okey, J mana tadi? J point 045 045. Okey, M kita adalah apa? M kita 12. NT kita tak tahu. T itulah yang kena cari. Kena cari. Okey, saya guide kiraan sikit. Tapi kena tolong jugalah. Okey, so first thing first, nampak 1,000 ni semak. So bring it over there. So 3,000 over 1,000 equals menatang ni. Dalam ni kita boleh kira lah. So 45 divide by 12 plus 1. So kita akan dapat, kamu boleh dapat pecahan juga 800 whatever, 803/800, ataupun nak tulis desimal pun boleh. 00375. Tulis desimal boleh sebab desimal dia cantik. Okay, and then 12 T. This one I guide you sampai habis. Okay, sekarang 3,000 per 1,000 dapat apa? 3. Itu je, tak ada apa pun. And then 100375 kuasa 12 T. Sudah. Macam mana nak selesaikan T ni? Apa yang kita kena buat? Any ideas? Anyone? Any ideas? Any ideas? Ya Allah, ramainya yang... tak ada, ramai 2 orang je yang bagi tahu. Tak apalah, aku ampunkan dosa kau. Nanti kau tengoklah YouTube. Okay. Anyone? Any ideas? Wah, tidur ke apa ni? 50 orang ni. Siap kongsi device, sepatutnya ada cadangan. Nak buat apa ni? Nak buat apa? Pindah lagi Pindah pala kau. Tu kuasa. Nak pindah macam mana? Mana dia pindah? Kalau dia kuasa 2 je tak apa. Ni 12 T. Macam mana? Buat lock, sir. Lock. Cerita lah tadi. Lama now. Bangun tidur. Kantoi tidur. Tengok kuliah aku. Sabar je. Okay. So, kita lock both side. 12 T. Sebab apa lock both side? When we lock both side, the 12T can be inferent. Can be like this. 1.00375. Situ. Okey. Tak muat aku buat kat sebelah sini. Okay, kita sambung. Okey. Lepas tu, nak T. Tak nak 12 T lock tu sama. So, kita kena buat apa? Bring it over there. So, belah kiri tu memang dah sedia ada lock 3, right? Lock 3 tak kurungan, korang sengal, Okey. Lepas tu 12
log 1.00375. Sama dengan apa? T. T sama dengan apa? Tolong kirakan. Dapat apa? Ya Allah, katal. T-nya dapat apa? Sorry sayang. Berapa negatif? Tak nampak. Tak nampak? Astaghfirullahalazim. Patut diam aja. Cakap le. Jap. Okey. Daripada bila tak nampak ni tadi? Okey dah. Nampak tak? Ya Allah. Ui, slownya. Ya Allah. Jap. Aku share lagi sekali. Tahu. Okey, dah nampak ke? Hello, anyone? Nampak saya. Dah nampak Okey, sorry. Patutlah Raihan tak boleh Sudah, sir. nampak tadi. 375. Okey, berapa? Okey, berapa tahun? $24.45 tahun. Tapi nanti kau pandailah tukar kepada bulan dan sebagainya. Okey. Okay, next. Okay. Nominal rate equivalent to effective rate. Okay. Before this, sewaktu discount rate, ada juga, betul tak? Ada juga effective rate equal to, discount rate equal to effective rate. Kan? Ini pun benda yang sama. Before this, you are converting your discount rate to effective rate that comparable to simple rate, R. Yang ini pun sama RE, tapi we are converting the J. Converting J pula. Okay, so let's go. Rumus dia macam tu je. Pakai gitu je. Dan kita pakailah apply kat bawah ni. Kita apply kat bawah ni. Find the effective rate which is equivalent to 16%. Tak nampak lagi ke? Nampak. Okay. 16%. So, effective rate equal 1 plus J over M tolak 1. Okay. So, J kita tengok J kita kat sini berapa. J kita 16% compounded. So, 0.16. And then, kita punya M kita apa? Semi-annually. Semi-annually means 2 lah. So, kuasa 2 tolak 1. So, this one kau kira je lah menatangnya apa. Kira je, ikut tekan kalkulator elok-elok. Korang ni tekan kalkulator pun salah kadang. Tekan kalkulator salah. Kena letak kurungan. Kalau tak macam dalam tutorial. Tadi aku semak. Ya Allah, sakit mata. Okay, 016 bahagi 2. Tambah 1. Kuasa 2. Tolak 1. Akan dapat 0.1664. 1664. Which translate to 16.64%. Kalau secara logiknya, kalau J convert kepada effective rate, dia akan lebih daripada yang kita kira tu.
Dia memang akan lebih. Itu standard. Okay, next one. RE. Okay, 1 tambah pecahan something tolak 1. Okay, meh kita tengok berapa. Okay, nominal rate compounded monthly. Oh, okay. Sekarang ni find the nominal rate. Nominal rate ni J-nya lah. Dia suruh find. Jadi kita tak tahu J kita berapa. Tapi yang diberi adalah apa? Yang diberi adalah 9% efektif. 9% efektif. Jadi effective rate kita adalah 0.9. Ni terbalik pula. Terbalik pula. Okay, M dia tahu tak? M dia dah tahu. Compounded monthly. So, monthly adalah 12. Kat sini. Ini macam panjang sikit. Oh, tak panjang. Okay. So, 0.9 tambah 1. 1.9. Betul 1.9. 1.9. And then lepas dalam ni, kita lepas tu ada kuasa 12. Okay. Punca kuasakan 12. Sama dengan 1 tambah J over 12. Alah, tak muat lah sayang. Tak muat. Ya sayang? Tak nampak ke? Nampak? Ya, nak tanya apa? Tak faham? Bukan 0.09. Oh, astaghfirullahalazim. Ya. Thank you sayang. Kalau 0.9 maksudnya apa? 90%. Yahudi pun impress. Thank you sayang. Yahudi pun impress Okay. So, aku kira balik lah. Tulis kecil sikit. Tak muat pula. Ruang ni. Ingatkan muat. Sorry Okay. So, aku tulis balik. So, tambah 1.09 sama dengan 1 plus J over 12. Tapi kuasa 12 tu bawa ke sana. Dia jadi punca kuasa 12. Okay. Lepas tu tolong. Yang lain kamu kirakan. J-nya berapa? Tolong. Kalkulator yang mahal boleh kira punca kuasa 12. Jangan tipu aku. Sebab aku tengah tekan pun kalkulatornya ni. Okey. Okey. So betul ke? Betul ke? 8.65. Tak tahulah. Tengok kalkulator. Kau pakai kalkulator yang murah sikit. Mungkin lari sikit lah. 64 ke 66 ke? Sama. Sama 0.0865. Quran. Sama 865 Okey. So nampaklah kat sini. Nampak J kita adalah kurang daripada effective rate. Nampak situ 865.9. Dia memang kurang. Kat sini pun benda yang sama, pattern yang sama. Jadi kita boleh agak apa yang kita kira tu salah atau betul. Contoh kau kira dia punya effective rate 9, kau kira pumpang 14. Adalah yang kau tersalah tekan, terbongok ke mana-mana. Carilah kebongokan kau tu. Okay, next. Inilah dia. Gunanya effective rate lagi sekali kita nak compare. Sebab dua-duanya adalah J. Tapi satu compound annually, satu compound monthly. Kau tak boleh compare dia punya nombor bodoh-bodoh je. So we have to change both of them into effective rate. Kita kasih dia convert dalam satu dalam satu tempoh sela yang sama setahun. Kita standard, kirakan dia standard. Okay. So meh kita kira bank A warna biru bank A. So RE untuk bank A adalah 1 plus J. J-nya adalah apa? 15.5. So 0.152 over annually maksudnya 1 kuasa 1 tolak 1. Pumpang-pumpang kau tak payah tekan, kau akan dapat 0.15 juga. 15.2%. Sebab dia compound annually, dia akan dapat benda yang sama. Okey. Bank B pula. RE dia adalah 1 plus J over M, M minus 1. Okey, MJ-nya apa? 0.145. Okey. Monthly. Monthly means 12. So, kuasa 12. Yang ni sebab ada kuasa 12, per 12 kena kira. Kena kira. Tekan kalkulator.
Tekanlah kalkulator. Tak boleh cakap apa. Tekanlah kalkulator. 45 bagi 12 plus 1 kuasa 12. Otak dia besar nak mampus. Minus 1. 0.1550. Tak payahlah. 1550. Tapi nanti akan tukar menjadi 15.5%. Okay. Now. Macam mana nak jawab the question? Which bank provides a better deal? Ni better deal untuk apa? Better deal untuk borrow. Kalau better deal untuk borrow, kita nak yang less ke kita nak yang more? Which one is more? The red one is more. Okay. The blue one is less. Okay. Betul lah? Betul. Okay. Now we want to borrow. We want to borrow. One borrow. Kalau one borrow, therefore, apa bank mana tadi? Bank. Bank. A ke B? Bank A offer better loan deal. Better. Jangan bila cakap more, better je, mesti more. Kau pergi bank, kau pergi pinjam yang interest dia lebih, bongok namanya. Ada tempat yang lagi murah. Kan? Kalau nak investment, kita nak yang lebih. Kita kena fikir gitu. Okay. Now. Okay. Now, example 7. Khalidah deposit 500 in the saving account for 11 years. Okay. Interest rate is 6% compounded semi-annually for the first 5 years. Okay, so dia ada, bila kata first tu mesti ada yang second kan? Okay, kita buat dua lah. So, deposit 500. Okay, she deposit 500 over here. Okay, simpan selama berapa? Selama 11 tahun. 11 tahun. Totalnya 11 tahun Tetapi, 6% annually for the first 5 years. So, first 5, M-nya apa? M-nya semi-annually. Semi-annually maksudnya 2. J-nya adalah 0.06. Dapat S yang pertama. Okey. Ingat TMJ. TMJ. Okey. Now, yang kedua pula, T-nya berapa? Total 11 years. Dia cakap sini kan atas. 11 years. 5 tahun dah pinjam. 5 tahun dah simpan. Ada berapa tahun lagi berbaki? There are 6 years left. Okay? Ya sayang? Apa? Screen. Okay? Boleh tak? Tuh. Okay. So, next. Okay, jadi 6 tahun tu adalah untuk apa? And 8% compounded quarterly. 8% compounded 0.08. Compounded quarterly 4 kali. So, kalau takut hitam-hitam ni tak faham, aku highlight guna warna lah. So, yang compounded for the first 5 years ni, dekat sini. Dekat sini. Okay. Yang ini pula 8% next 6 years. Dah bagi tahu maklumat cantik je. Okay. So, S1 akan menjadi S2. So, di sini you have to calculate twice. Kena kira 2 kali. So, kira S1 dulu berapa. Masukkan sahaja dalam rumus. 500. Ya Allah, sorry. 1 plus JJ 0.06 over 2. 2 multiply by 5. Kiralah berapa. Kiralah berapa. Kau tak dengar ni. Risau pula aku. Senyap je. Okay. Ya, tak nampak ke apa? Lag. Lag Ui, lag teruk ni. Ya Allah. Lag Okey, tak apa. Saya buat warna-warni dekat nota. Supaya nanti kamu boleh nampak sekurang-kurangnya. Okey, tak apa. Saya teruskan je. 96. Tiba-tiba. Berapa?
671.96. 6. 0.96 Thank you. Okay, so 1 plus ini per, lepas tu nanti darab. Okay, yang ini pula yang merah tu lah. 0.08 bahagi 4. 4 darab 6. 4 darab 6. Okay, lepas tu tadi S2 dia punya principal adalah S1. S1 adalah apa? S1 adalah ini 671 ni. Letak kat sini. Letak kat situ. So kira balik. Kira je. Berapa dapat. Inilah jawapannya. Itulah jawapannya. So 80.81. 81. Oh, sudah. Dapat 108. Oh, 1080. Oh, sorry. Thank you, sayang. Betul, Boleh? Okay. Udahlah tu, dah pukul 4 pun. Okay, so I think we can conclude this lecture, Okay, so I think that's all. Sorry kalau lag, so you can just watch the YouTube video afterwards, Nanti saya akan upload, Okay. Ya Allah, aku nak end recording ni.